Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada yang dihormati Dr. Saiful Anwar selaku pensyarah bagi subjek dirasah Al-Quran dan Sunnah kod IIP 1003. Pada hari ini, izinkan saya dan ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan tugasan kami berkaitan dengan pembagian hadis berdasarkan kepada sumbernya. Pembagian hadis berdasarkan kepada sumber-sumbernya terbahagi kepada 4 bahagian utama, iaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takriri dan hadis al-wasfi khalqiyah dan khuluqiyah. Pertama sekali, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan hadis qauliyah. Dari sudut bahasa, qauliyah berasal daripada kalimah al-qawlu yang berarti al-kalamu, iaitu perkataan ataupun ucapan. Ia juga membawa maksud ar-ra'yu al-mu'taqad yang membawa makna pendapat, pandangan, fikiran, keyakinan dan juga tanggapan. Menurut istilah pula, hadis qauliyah merupakan hadis yang diucapkan Rasulullah SAW untuk pelbagai tujuan. Hadis ini disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perkataan maupun ucapan yang mempunyai pelbagai tuntutan dan petunjuk syarak serta peristiwa dan kisah-kisah yang berkaitan dengan akidah, syariah dan juga akhlak. Seterusnya, kita akan mengenal pasti ciri-ciri hadis qauliyah. Yang pertama, hadis itu akan diawali dengan ungkapan qala Rasulullah SAW. Contoh hadisnya adalah seperti hadis yang diungkapkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, terdapat lafaz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, An Uthman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dan yang terakhir sekali, terdapat lafaz Rasulullah yaqulu seperti hadis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatalabu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Berikut merupakan contoh-contoh bagi hadis qauliyah. Yang pertama adalah hadis berkaitan dengan niat. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu mengikut apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah hadis berkaitan dengan tidak membahayakan diri. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan akhir sekali adalah hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. An Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dari Uthman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hadis fi'liyah. Fi'liyah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu fa'ala yang bermaksud perbuatan ataupun perlakuan. Hadis fi'liyah ini dari segi istilah bermaksud segala perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis fi'liyah ini juga mengandungi berita perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi ikutan oleh para sahabat pada ketika itu. Sekaligus, hadis ini turut menjadi panduan umat Islam untuk meneladaninya.
Seterusnya, terdapat dua ciri yang membolehkan kita membezakan hadis fi'liyah dan juga hadis yang lain. Ciri yang pertama adalah hadis tersebut bermula dengan ayat Ra'aitun Nabi SAW. Ayat ini bermaksud, aku melihat Rasulullah SAW. Kemudian ayat ini akan diteruskan dengan apa perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ciri yang kedua pula ialah hadis fi'liyah bermula dengan ayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, yang bermaksud sesungguhnya adalah Rasulullah, yang kemudiannya ayat ini juga akan diteruskan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang contoh hadis fi'liyah. Contoh yang pertama ialah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Hadis ini bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Daripada hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan melakukan solat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk melakukan solat sunat rawatib seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, hadis yang kedua ialah diriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli", yang bermaksud, dan solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Penjelasan daripada hadis ini ialah seluruh umat Islam hendaklah solat mengikut tata cara solat Rasulullah SAW. Dalam erti kata lain, kita hendaklah menunaikan solat dan membaca apa yang telah diajar oleh Rasulullah. Ini adalah kerana Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya solat kita semua dan amal kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya solat itu adalah apa yang membezakan orang Islam dan orang kafir. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hadis takririyah. Pada bahasa, takrir berasal daripada perkataan aqarra, ikrar, yang bermaksud menetapkan sesuatu pada suatu tempat. Ia juga bermaksud mengakui dalam erti tidak menolak dan tidak mengingkari. Seterusnya, dari segi istilah pula, ialah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW membiarkan atau mendiamkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa memberikan penegasan apakah baginda membenarkan atau menyalahkannya. Perbuatan Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil takriri yang dapat dijadikan hujah atau mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan sesuatu kepastian syarak. Seterusnya, ciri-ciri hadis takririyah. Yang pertama, pada awal matan suatu hadis berupa pernyataan sahabat, Kunna naf'ilu kadza al-ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud kami melakukan hal demikian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengakuan sahabat yang pernah melakukan sesuatu perbuatan yang masyhur pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, matan hadis yang bersangkutan diawali dengan cerita tentang perbuatan sahabat dan disaksikan atau diketahui oleh Rasulullah SAW baik langsung maupun tidak langsung, lalu Rasulullah SAW memujinya, diam atau mengingkarinya.
Contoh hadis takririyah tentang tayamum, iaitu Ja'a an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fahadarati as-salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fi al-waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal-wudu'a wa lam yu'id al-akharu ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي والدارمي. Maksudnya, dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, dua orang lelaki keluar dalam perjalanan, yakni bermusafir, kemudian masuknya waktu solat. Pada masa itu, mereka berdua tidak mendapati air. Akhirnya, mereka melakukan tayamum dengan debu tanah yang suci. Kemudian mereka solat. Masih dalam waktu solat, mereka pun mendapati air. Salah seorang daripada mereka mengulangi solat dengan berwuduk. Yang lain tidak mengulangi solat mereka. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian baginda bersabda kepada orang yang tidak mengulangi solatnya, engkau telah mengikuti sunnahku dan sah solatmu. Kemudian baginda pun berkata kepada orang yang mengulangi solatnya, kamu akan mendapat 2 pahala. Seterusnya ialah hadis al-wasfi al-khilqi dan juga hadis al-wasfi al-khuluqi. Hadis al-wasfi al-khilqi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu sifat fizikal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua pula ialah hadis al-wasfi al-khuluqi, iaitu ia merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu sifat seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Seterusnya ialah contoh kepada hadis al-wasfi al-khilqi. Contoh yang pertama ialah hadis An Anasin ibni Malik annahu sami'u yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili al-ba'ini wala bil qasiri wala bil abyadi al-hamhaki wala bil adami wala bil ja'di al-qatati wala bis sabti ba'sahu Allahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatun fa aqama bi Makkatin ashra sinina wa bil madinati ashra sinina wa tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si sittina sanatun wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratun bayda'a. Iaitu maksudnya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun bukan juga pendek. Kulitnya tidak putih pucat, tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus. Baginda SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baginda SAW menetap di Mekah sebagai Rasul selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun. Baginda SAW diwafatkan oleh Allah dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggutnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi. Seterusnya ialah contoh bagi hadis al-wasfi al-khuluqi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan muttafaqun alaihi. Iaitu maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlak. Seterusnya ialah contoh bagi hadis al-wasfi al-khuluqi yang kedua.
an Abdullah ibni Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan muttafaqun alaihi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu katanya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat keji dan berlaku keji, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya.